Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua pada hari ini? KSM harapkan kita semua gembira dan ceria di samping keluarga tercinta. Okey, macam biasalah, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita teruskan dengan kisah yang pertama untuk hari ini. Okey, untuk kisah yang pertama pada hari ini datangnya daripada Luqman Hakim. Jom kita mulakan. Assalamualaikum semua. Hari ini saya tergerak hati nak kongsikan satu pengalaman seram yang pernah saya alami dulu. Kisah ni terjadi dekat rumah saya yang baru je saya beli dekat Kedah. Dan sekarang ni kan, bila teringat balik pasal kisah ni, meremang jugalah bulu roma saya. Al-kisahnya, saya ni baru je beli rumah semi di second hand tau. Dan rumah ni adalah rumah lelong. Jadi memang tak tengok sangat lah rumah ni kan masa saya beli tu. Dapat harga murah, saya pun onkan aje lah. Rumah yang saya beli ni dulu, pemilik asalnya orang Melayu kita juga tau. Tapi itulah, rumah ni langsung tak terjaga. Dan saya rasa kan rumah ni memang dia tak pernah duduk sendiri kat situ tau. Yalah, mungkin rumah ni dia beli saja je lah untuk nak sewakan je macam tu kan. Dan masa saya mulakan proses untuk nak bersihkan rumah ni, Masya Allah, banyak betul botol arak tau yang saya jumpa dekat dalam rumah tu. Dekat dapur ada, dekat ruang tamu ada, dekat tandas pun ada. Dan dekat dalam bilik, tak payah ceritalah kan, memang berlambak. Dan saya ni masa mula-mula tu macam pelik lah juga. Kenapa pula lah banyak sangat botol arak dalam rumah ni? Padahal yang menyewa dekat sini ataupun yang duduk sebelum saya dekat sini kan, rasanya dulu orang Melayu juga. Apa benda lah agaknya yang diorang buat dekat rumah ni kan? So mula-mula tu saya abaikan je lah perasaan ni kan. Yelah, rumah kita dah beli, nak buat macam mana lagi? Bila saya sambung lagi kemas rumah tu, lagi macam-macam benda pelik saya jumpa tau. Ada tu, saya jumpa satu tilam yang diletakkan dekat balkoni luar tau. Agaknya kan, mungkin itu tempat diorang buat pot untuk isap dadah lah kat situ. Sebab banyak sangat jarum suntikan yang saya jumpa dekat situ. Tapi itu orang kata saya boleh terima lagi lah sebab saya boleh bersihkan macam tu je. Yang paling buatkan saya rasa tak sedap hati, dekat bilik nombor 2 dia tu. Dalam bilik yang nombor 2 tu kan, keliling dinding tu ada banyak sangat kesan percikan air warna merah tau. Entah saya tengok-tengok macam air sirap pun ada. Macam air gula warna merah pun ada. Sebab benda tu melekit tau. Entah apa benda lah yang diorang ni buat dekat situ agaknya kan. Yang ni memang saya sakit hatilah. Sebab memang payah nak cat pun, nak kena cuci dulu dinding tu apa semua kan. Dah hilang kesan melekit tu sekarang, barulah saya boleh cat. Memang banyak kerja lah. Tapi malaslah saya nak fikir banyak-banyak kan. Takut sekarang dah fikir-fikir, menakutkan diri sendiri aja. Dan mula-mulanya tu, yelah, bila dah tengok rumah sendiri macam ni, yelah, rasa sedih, rasa hampa pun ada jugalah. Sebab rumah tu memang dah teruk sangat tau. Tapi nasib baiklah kan, ada isteri yang bagi semangat sikit. Jadi kita pun teruskan jugalah buat kerja-kerja pembersihan tu. Bila dah settle, rumah tu pun dah bersih, kita orang pun buatlah kenduri doa selamat. Dengan harapan hilanglah benda-benda yang tak elok yang duduk dekat dalam rumah tu. Dan lepas tu kan, Alhamdulillah, masa kami baru-baru duduk dekat situ dulu, okey je bang. Tak ada apa-apa masalah pun. Tapi kejadian pelik mula berlaku selepas 6 bulan lepas tu. Saya ni kan, kerja dekat bandar tau bang. Jadi biasanya, kalau saya balik daripada kerja tu, sampai-sampai je dekat rumah, lebih kurang dalam pukul 7, 7.30 lah macam tu. Okey. Nak dijadikan cerita kan, satu hari tu masa saya balik ke rumah, isteri dengan anak saya ni tak ada kat rumah tau. Sebab hari tu, diorang pergi kat rumah mertua saya tau. Dan rumah mertua saya ni tak adalah jauh mana pun. 15 minit je daripada rumah saya.
Jadi saya ni tak kisah sangat lah dia orang nak pergi ke sana. Okey, sambung balik cerita Masa saya balik rumah tu, masuk dalam rumah je, saya dah terhidu dah. Bau yang memang busuk sangat-sangat tau. Dan baunya tu macam bau telur tembelang pun ada. Memang busuk gila bang, serius saya cakap. Bau hanyir kuat gila. Sampai lawyer naik tekak saya ni. So, bila dah terbau macam tu kan, puas dah. Saya pusing-pusing keliling rumah tu. Yelah nak cari punca bau tu kan. Habis saya geledah satu rumah. Daripada ruang tamu sampailah ke dapur. Setiap bilik pun saya dah masuk dah. Tak jumpa apa pun. Yang tak bestnya kan, bau ni sampai masuk ke dalam setiap bilik tau. Yang dalam rumah ni semua bilik bau kuat gila. Dan saya pelik lah kan. Padahal siang tadi memang tak ada sesiapa pun kat dalam rumah. Yelah, anak dengan isteri saya kan dekat rumah mertua. Jadi memang tak ada sesiapa lah kat dalam rumah. Esoknya kan, bila anak dengan isteri saya dah balik ke rumah, diorang pun bau benda yang sama lah. Membebel lah isteri saya. Tapi masa ni saya diamkan aje lah. Sebab saya pun tak tahu nak jawab apa sebenarnya. Yelah, kita ni dah cari-cari tapi tak jumpa punca kan. Dan yang peliknya, masuk je tengah hari sikit lepas masuk Zohor tu, terus bau tu hilang macam tu je. Dan benda ni kan, dia reda sejak tau, tenang sejak rumah saya tu kan. Dan dalam seminggu macam tu, dia jadi lagi. Dan kali ni makin dahsyat dan makin seram pula. Satu malam tu, sekitar dalam pukul 7 malam lah lebih kurang. Dan macam biasalah, saya balik rumah seorang-seorang lagi. Sama juga macam minggu lepas, masa ni isteri dengan anak saya pun tak ada dekat rumah, diorang pergi rumah mertua saya. So, bila saya sampai aja dekat rumah, saya pun terus mandilah kan. Mandi, kedebuk, kedebis dan siap-siap untuk nak solat maghrib. Lepas je saya solat maghrib tu, entah kenapa tergerak pula hati saya ni rasa macam nak baca Yasin tau. Jadi, kebetulan pun saya memang dah lama tak baca Yasin, saya pun bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sambil saya baca tu, saya siap rakam lagi bacaan saya. Tak tahulah kenapa kan, boleh terasa macam nak rakam bacaan saya tu. So, bila saya dah habis baca Yasin tu, saya pun baringlah sekejap kan. Baring rehat-rehat sekejap dekat ruang tamu. Sementara nak menunggu waktu isyak. Sambil saya baring-baring tu, saya pun pasang balik rakaman Yasin yang saya dah buat tadi. Dan sambil baring tu saya dengar lah kan. Masa saya tengah dengar rakaman tu lah, tiba-tiba saya dengar ada satu suara lain tau. Yang macam ikut bacaan surah Yasin yang saya rakam tadi tu. Dan suara tu kan, dia macam suara orang tua, garau gitu. Dan suaranya tu sayup aja bunyinya. Terkejutlah saya kan bila dengar macam tu. Saya terus bangun, tengok kiri kanan. Tapi tak nampak apa-apa pun. Peliklah saya kan. Padahal dalam rumah tu saya seorang aja. Baru je saya nak baring semula, masa itulah saya ternampak ada kelibat seorang perempuan tua tau. Dengan rambut putih menggerbang, jalan terdengkut-dengkut daripada arah dapur rumah saya. Dan dia tu kan, dia macam berjalan menuju ke arah saya. Dan saya dapat nampak tau, mulut perempuan tu macam terkumat kamit. Ikut bacaan Yasin yang saya tengah pasangkan. Dan masa ni, of course lah, memang saya takut gila-gila kan. Dah berderau-derau dah rasa. Astaghfirullahalazim. Siapa pula perempuan ni? Dia ni datang daripada mana pula ni? Astaghfirullahalazim. Masa ni kan, saya nak bangun. Tapi badan ni tak boleh nak bangun tau. Nak bergerak pun langsung tak boleh. Saya cuba baca Yasin ayat 9 kan. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dan saya baca benda ni berulang-ulang kali. Dan setiap kali saya ulang ayat tu, nenek tu makin lama makin dekat pula dengan saya. Dan makin dekat. Tapi saya teruskan juga tau. Saya baca juga ulang banyak-banyak kali. Dan perlahan-lahan kan saya nampak nenek tu dia macam berhenti tau. Dia stop.
Dan dia macam menjauhkan diri dia tu, dan akhir dia macam kabur dan hilang macam tu je. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Ish, apa benda yang aku nampak ni? Aku salah nampak ke apa? Ya Allah. Mungkin perasaan aku je lah kot. Ya Allah, bantu aku ya Allah. Jadi kan, saya pun teruslah baring dan tertidur sekejap. Tapi, bila saya terjaga balik semula, saya dengar rakaman Yasin yang saya baca tadi tu dah berhenti. Dan saya fikirkan yang saya ni dah selamat lah. Bila saya buka je mata saya nampak terpampang depan mata saya, nenek tua tadi berdiri. Betul-betul dekat kepala saya sambil dia tunduk macam rukuk itu, dan rambut putih dia tu panjang terkena dekat muka saya. Terus, astaghfirullahalazim, saya tutup mata saya rapat-rapat semula, dan masa ni memang saya dah menggigil-gigil satu badan. Saya cubalah gosok mata kan, gosok. Kemudiannya saya buka mata saya lagi sekali. Tengok, alhamdulillah, nenek tu dah tak ada dah. Dan tak lama lepas tu kan, anak dengan isteri saya pun balik semula ke rumah. Memang waktu ni saya syukur sangat-sangat lah. Ya, sekurang-kurangnya, dia orang dah ada. Bolehlah temankan saya. Tapi, of course lah memang saya tak ceritakan apa-apa pun dekat dia orang tu. Saya diamkan je pasal benda ni tak cerita langsung dekat isteri saya. Tak naklah saya nak kasih dia orang tu takut kan. Pada saya lah pengajaran yang saya dapat daripada pengalaman saya ini, jin dengan makhluk halus tu memang wujud. Kadang-kadang kita tak tahu sama ada dia ada ataupun tak ada. Sebab benda ni kan memang kita tak nampak. Mungkinlah nenek tu cuma nak tunjukkan yang dia ada dekat dalam rumah saya ni. Sampai sekarang ni kan bang, bilik nombor 2 dekat dalam rumah saya tu, saya masih lagi rasa seram bila nak masuk ke dalam. Tapi itulah, bila dah lama-lama seram-seram macam ni kan, memang tak boleh nak buat apalah. Last, saya dah tak tahan sangat tau. Saya pindah ke rumah lain pula. Dan rumah tu, saya sewakan je lah. Tak boleh nak buat apa. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama pada hari ini. Macam mana anda rasa dengan kisah yang pertama ni? Seram tak seram? Semoga anda semua terhibur lah ya. Tapi, kalau Abang KSM dapat bayangkan lah duduk dekat tempat dia, mahu ni tak seram. Memang seram weh. Okey. Tak nak buang-buang masa lagi, jom kita terus dengan kisah yang kedua untuk hari ini. Okey, untuk kisah yang kedua pada hari ini, datangnya daripada Ilya. Assalamualaikum Abang KSM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilya hadir lagi dengan cerita seram ketiga. Okey, Ilya ni dah 2 kali dah sebelum ni hantar cerita dekat KSM, dan ini adalah kisah yang ketiga. Cerita ni berlaku masa saya lepas habis SPM dulu. Yalah, lepas SPM kan, daripada saya duduk goyang kaki tak buat apa, baiklah saya pergi cari kerja. Bolehlah orang kata cari duit poket sikit-sikit, buat-buat beli jajan kan. So, saya cari. Alhamdulillah, saya dapat satu kerja dekat satu restoran fast food dekat Bandar Temeloh Pahang. Tapi, saya kerja dekat sini tak lama lah bang. Lepas tu, saya kena tukar pula kerja dekat Pekan Pahang. Sebabnya kan, masa tu restoran cawangan yang Pekan Pahang tu dia kurang kaki tangan. Jadi terpaksalah saya ditransferkan ke situ. Okey. Masa kerja dekat situ saya sebenarnya okey aje tau. Tak ada masalah apa pun. Cuma hostel dia tu memang kecil gila-gila. Dah lah satu bilik je. Kita orang ni terpaksalah kongsi ramai-ramai satu bilik tu. Dan saya ni pula memang jenis senang cakap tak sukalah nak bersempit-sempit macam tu. Yelah, kita ni kan perempuan. Walaupun semua ni yang duduk dalam bilik tu semua perempuan, tapi kita ni nak jugalah privacy kan. Lepas seminggu saya duduk dekat hostel tu,
Saya memang dah tak tahan sangat tau. Yelah pagi-pagi nak berebut, nak pergi kerja apa semua. Kusut kepala saya. Saya pun ajaklah seorang kawan saya. Dia ni kira dah make a new friend lah. Orang kata best friend saya dekat situ lah. Nama dia ni Rosie tau. Untuk nak cari bilik sewa dekat-dekat situ jugalah. Kebetulan kan, kami jumpa satu bilik yang betul-betul dekat belakang tempat kerja kami tau. Jadi kami pun dah jumpa bilik tu, dah tengok bilik tu kemas bersih apa semua. Kami pun terus setuju je lah. Sebab senang dekat dengan tempat kerja kan. Dan yang paling penting sekali, saya dah ada bilik saya sendiri. So masa ni kita orang pun memang tak fikir panjang dah. Bayar deposit apa semua. Malam tu juga kita orang pindah masuk kat situ. Okey. Malam pertama kami duduk dekat dalam bilik sewa tu. Alhamdulillah bang. Tak nampak macam ada masalah pun. Yelah, semuanya okey aja. Bilik ni pun memang bersih, kemas, tandas pun terjaga. Tapi itulah. Ada satu bilik dekat sebelah tandas tu, memang kami ni tidak dibenarkan untuk nak buka bilik tu sama sekali. Kata owner tu kan, bilik tu adalah bilik store. Jadi, saya pun tak adalah kisah sangat ke apa. Yelah, nama pun bilik store. Yelah, buat apa saya nak sibuk-sibuk kan? Untuk pendengar semua bayangkanlah, bilik yang kami sewa ni dia kecil aja. Dan dia macam dekat satu rumah kedai. Dan atas kan ruang kosong rumah kedai tu, dia buatkan partition. Dia buatkan bilik-bilik kecil macam tu. Yelah, ngam-ngamuat untuk satu katil, ada satu meja kecil, satu kipas, macam tu je lah. Dan setiap satu bilik tu memang disediakan dengan tong sampah dekat luar, dekat tepi pintu bilik tau. Yang ini memang anti owner tu yang letakkan lah. Sebab kata dia tak nak letak sampah dekat dalam bilik. Takut nanti bilik tu berbau kan. Dan setiap hari, anti owner tu, dialah yang akan kutip sampah-sampah ni semua dan dialah yang akan pergi buang. Kira bagus jugalah anti ni kan. Walaupun dia bukan Muslim, tapi bab kebersihan ni, dia memang cerewet sangat-sangat. Dalam masa yang sama, memang banyak jugalah peraturan-peraturan yang kami nak kena ikut. Tapi sebenarnya pasal benda ni, saya tak kisah sangat pun. Sebab saya pun suka bilik saya ni bersih. Dan biasanya kan, saya ni kalau kerja, memang tak ada masa nak pergi makan. Dan setiap hari lepas balik daripada kerja, saya akan bungkus nasi bungkus dan saya akan makan dalam bilik tau. Mula-mulanya tu, tak ada apa-apa pun yang jadi. Tapi, masuk minggu kedua, dia dah mula menunjukkan sesuatu yang tak kena dengan tempat tu. Korang semua nak tahu tak? Saya ni kan setiap malam akan dengar bunyi tong sampah tu digeledah oleh sesuatu. Tapi saya tak pasti tu apa bendanya tu. Dan benda ni kan, dia akan jadi setiap kali lepas saya buang sisa makanan saya. Bekas makanan polistiren saya tu, saya buang je. Tak lama lepas tu nanti mesti akan bunyi lah benda ni. Mula-mulanya tu kan, saya memang tak kisah sangat lah. Yalah, saya ingatkan kucing ke apa kan. Dan bila setiap kali saya bangun pagi kan, saya keluar bilik tu, saya tengok tong sampah tu elok je. Tak bersepah langsung. Dan pasal tu lah, saya ni memang tak kisah sangat pasal bunyi tu. Cuma, yang pelik je kan, bekas polistiren tu yang saya dah buangkan dalam tong sampah, dia macam ditebuk dengan 3 jari tau. Dan, yang hilang dekat dalam tu, cuma nasi je. Bekas-bekas sisa-sisa nasi je. Tulang ikan, tulang ayam apa semua dalam tu, tak diusik langsung. Dekat sini saya memang dah rasa pelik sikit lah Dan esoknya tu pun, saya pun ceritalah pasal benda ni dekat Rosie. Yalah, Rosie, kawan saya yang sama-sama menyewa dengan saya tu lah. Rosie, sinilah kejap. Apa kau ni? Sinilah. Kau perasan tak? Tiap-tiap malam, dekat luar bilik kita tu, macam ada bunyi kucing selongkar tong sampah. Kan, kau perasan tak? Serius lah. Kau pun dengar juga Aku ingatkan aku seorang-seorang je yang dengar. Bila dah si Rosie pun kata macam tu yang dia dengar bunyi tu, mulalah saya rasa tak sedap hati kan. Jadinya, malam tu saya pun ajak Rosie ni buat siasatan. Kita orang plan lah kan, nak buat perangkap kucing lah kononnya. Sebab kita orang ingatkan benda tu memang kucing. Nak tahu tak kita orang buat macam mana? Sebelum balik daripada kerja tu, kami dah siap-siap tau. Beli makanan kami tu dan kami beli lagi satu nasi ekstra. Dan balik tu, bila kami dah makan apa semua, sampah kami letakkan dalam tong sampah.
Tapi nasi yang kami beli untuk nak buat perangkap tu, kami letakkan dekat atas lantai je. Dan kami tutupkan nasi tu dengan Tupperware tau. Dan konon-kononnya macam pemberat lah kan. Macam kalau ada benda yang nak ambil makanan tu nanti, mestilah akan ada bunyi bising ke apa. Dan lepas tu, keliling tempat kami buat perangkap tu, kita orang taburkan bedak. Taburkan bedak banyak-banyak macam tu. Dengan harapan, kalau ada benda-benda ataupun yang apa-apa sajalah yang usik perangkap kami, akan nampaklah tapak kaki dia. Okey, bilik saya dengan bilik Rozi ni berdepan tau. Jadi, saya siap-siap lah. Dah pesan dekat Rozi kan, kalau dengar apa-apa ataupun bunyi apa-apa je, saya akan call dia dan kita akan buka pintu serentak. Nanti bolehlah kita tangkap apa yang geledah tong sampah kita tu kan. So, nak dijadikan cerita malam tu pukul 11 malam. Yalah, tengah-tengah malam ni lah. Nak dekat pukul 12 macam tu, 11.30 malam. Lepas kita orang dah buang sampah, kita orang memang dah standby dah Bunyi tu datang je. Saya terus capai telefon tau. Saya call Rozi. Hey, Rozi, kau dengar tak bunyi tu? Kita buka pintu sekarang 1, 2, 3, buka! Bila kami buka pintu tu serentak, dekat luar tu kosong. Tak ada apa-apa pun kat luar tu. Dan yang peliknya kan, nasi yang kami letak tu habis dimakan tau. Tapi bekas polistiren tu langsung tak terkoyak. Tak terjejas apa pun. Dan yang membuatkan kami lagi rasa seram, Tupperware yang kami letakkan sebagai pemberat penutup dekat atas makanan kami tu, elok je tersusun dekat sebelah tong sampah. Masa ni kan muka masing-masing memang dah pucat lah. Dan bila kami tengok pula kesan bedak yang kami tabur tadi, kami memang nampak bekas tapak kaki kucing. Yang seramnya, kesan tu bukan cuma setakat dekat lantai je tau. Kami nampak kan, kesan tapak kaki kucing tu, dia berjalan keliling tong sampah, kemudiannya dia naik panjat ke dinding dan terus sampai ke siling rumah. Masa kami nampak tu, memang meremang habis bulu tekuk kami tau. Dah tu, kucing jenis apa pula yang boleh jalan sampai dekat atas siling kan? Masa tu, memang tak tunggu lama dah bang. Kami terus masuk bilik, kemas apa yang patut je lah. Kami terus lagi keluar malam tu juga. Dan kami balik semula dekat hostel kami. Dan esoknya tu kan, kami berdua pergilah jumpa dengan aunty. Bagi tahu dekat dia yang kami nak pindah lah. Orang kata tak elok pula kan. Masuk cara baik, keluar pun biarlah cara baik. Jadi bila aunty tu dengar kan, dia macam pelik lah. Dia tanyalah, kenapa tiba-tiba je nak pindah? Dan kami pun jawab lah, bilik aunty ni ada hantu. Yalah, walaupun masa tu aunty ni membebel lah juga. Biasalah orang tua kan. Kami tetap juga dengan pendirian kami tau. Nak pindah juga. Balik ke hostel kami lah. Tak kisahlah, macam tin sardin pun tin sardin lah. Asalkan tak payah jumpa dengan hantu kucing tu lagi. Dan itu je lah cerita seram saya kali ni KSM. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada hari ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni? Menarik tak menarik kan? Kalau korang pernah tak ada pengalaman-pengalaman macam ni? Terima kasih Ilya, kisahnya menarik sekali. Kalau korang ada kisah ataupun pengalaman-pengalaman berkenaan dengan kucing, sebab Abang KSM ni memang peminat kucing juga kan? Kalau ada nanti hantar dekat Abang KSM, nak tahu juga kisah-kisah seram kucing korang. Okey, tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita teruskan dengan kisah yang ketiga. Okey, untuk kisah yang ketiga ni datangnya daripada WJC Leo. Macam mana kisahnya tu? Jom kita dengarkan kisah yang ketiga ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Harap semua sihat hendaknya. Okey, hari ni saya nak kongsi satu pengalaman seram yang pernah saya alami dan kisah ni terjadi pada tahun 2018 dulu. Dan sampai sekarang, kenangan malam tu masih membuatkan bulu roma saya ni mengemang. Cerita dia macam ni tau.
Saya ada seorang kawan dan dia tinggal dekat rumah kondominium dekat Kuala Selangor. Jadinya kan, biasanya kalau saya datang ke rumah dia tu, kita orang ni melepak lah. Kita orang akan duduk dekat lobi je lah. Sebab dekat lobi rumah kawan saya ni, dia siap ada kafe, siap ada swimming pool lagi tau. Dan tempat duduk pun memang santai-santai je kat situ. Jadi kita orang pun lepak je lah dekat situ. Lagipun kawan saya ni perempuan bang. So takkanlah saya nak lepak kat rumah dia pula. So malam tu kan, kami memang berbual panjang lah. Berbual, bila dah berbual panjang ni, macam-macam lah cerita yang keluar. Daripada cerita pasal dunia, pasal Osama bin Laden, pasal apa, macam-macam lah Justin Timberlake bagai. Sampailah ke cerita pasal peribadi dia. Dan dia ceritalah, boyfriend dia itulah, boyfriend dia inilah. Biasalah orang perempuan kan. Dan saya ni pula sekadar jadi pendengar setia je lah. Nak kata ada peluang saya dengan dia tu memang tak lah kan. Sebab saya ni dah lama dah kena friendzone. Okey lah. Dia memang tak ada chance lah kalau saya nak mengurat dia tu pun. Okey, kita sambung balik cerita So malam tu kan, kita orang ni melepak punya melepak. Sedar-sedar je tengok jam dah pukul 3 pagi. Dah lah esoknya tu saya kena kerja pagi. Jadi saya pun minta lah diri untuk nak balik ke rumah. Dan untuk pengetahuan pendengar semua, rumah saya ni jauh sangat tau. Kira-kira dalam sejam perjalanan lah juga. Korang bayangkan lah Masa tu dah pukul 3 pagi. Dan kalau saya nak balik ke rumah, mau pukul 4 pagi baru sampai rumah tau. Yalah, lepas tu gedebak, gedebuk, gedebish apa semua, 4:30 pagi barulah saya boleh tidur. Masa tu memang risau jugalah. Kan? Jadi saya pun minta diri, dah say bye-bye apa semua. Saya pun teruslah pergi dekat kereta saya dan mula memandu keluar daripada kawasan rumah kawan saya tu. Daripada rumah kawan saya nak sampai ke jalan besar, saya kena lalu dulu dekat satu jalan kecil tau. Dan jalan tu boleh kata panjang jugalah. Lebih kurang dalam 10 minit juga perjalanan dia tu. Dan dekat jalan kecil tu lah ada satu kuil India. Dan kuil tu kuil lama tau. Saya pun tak pastilah sama ada kuil tu masih digunakan ataupun dah lama terbengkalai. Sebab saya tak pernah nampak pun ada orang India sembahyang kat situ. Dan kawasan tu kan senang kata memang macam creepy jugalah. Kiri kanan sepanjang jalan tu hutan aja tau. Dan masa ni kan of course lah saya dah tak sedap hati dah sebenarnya. Tapi nak buat macam mana kan? Terpaksalah tawakal aja. So saya pun jalan. Masa saya lalu betul-betul dekat sebelah kuil India tu, entah kenapa mata saya ni gatal sangat tau. Asyik duk pandang je dekat patung-patung yang ada dekat tepi kuil tu. Bapak seram siut lalu kat sini. Janganlah patung ni karang pandang aku senyum pula. Mau meninggal aku kat sini ni karang. Masa saya lalu dekat sebelah kuil tu kan, jantung ni memang dah duk-dap dah. Dan setibanya saya dekat traffic light sebelah kuil tu, saya dah rasa macam ada sesuatu tak kena. Tiba-tiba daripada ekor anak mata saya nampak macam ada satu kelibat putih tau. Melintas dekat belakang kereta saya. Tapi masa ni, bila saya pandang balik semula dekat belakang tu, tak nampak apa-apa pun. Apa ni aku nampak? Aku ni salah pandang ke apa? Masa ni kan senang cakap, saya dah tak tentu arah jugalah dibuatnya kan. Dan hati ni memang dah tak tenteram daripada tadi. Tapi disebabkan jauh lagi perjalanan yang saya nak kena tempuh, so saya pun buat tak tahu je lah. Saya istighfar je banyak-banyak dalam hati kan. Bila lampu hijau je, saya terus tekan minyak. Pecut. Dan saya cubalah yakinkan diri sendiri yang alah, benda ni tak ada benda lah kot. Perasaan saya je lah agaknya. Dan masa tu kan, saya punya kereta pun rasa macam biasa aja. Rasa ringan, tak adalah rasa macam berat ke apa. Dan maksudnya tu, tak adalah benda yang menumpang. Tapi kan, perasaan lega saya tu tak lama tau. Masa saya dalam perjalanan nak sampai ke rumah saya tu, dekat satu selekoh yang boleh kata selekoh tajam jugalah. Jadi saya pun terpaksalah perlahankan kereta saya sebab nak ambil selekoh tu. Dekat tepi jalan tu, dia ada satu signboard tau. Tulis kat situ, kawasan kemalangan.
Dan dekat sinilah saya nampak macam ada 2 kelibat kain putih berkibur-kibur. Satu dekat sebelah kiri jalan dan satu lagi dekat sebelah kanan jalan. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Allahu Akbar. Apa benda lah diorang ni? Ada ke gantung kain putih dekat sini? Ya Allah, nasib baik aku tak ada lemah jantung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang terkejut gila lah saya kan. Belok-belok je nampak kain putih tu. Mula-mulanya tu kan, saya ingatkan tak ada apa-apa dah. Tapi, bila lepas je daripada signboard tu, dalam hati saya ni kuat mengatakan benda yang saya nampak ataupun kain putih tu tadi adalah makhluk yang sama yang saya nampak dekat traffic light tu tadi. Tak cerita banyak dah kan. Saya terus tekan minyak, pencut je lah sampai dekat rumah saya. Bila dah parking kereta pun, lagi saya rasa macam tak tentu arah tau. Jantung ni rasa macam laju semacam aja. Dah lah rumah saya ni dekat tingkat 2. Nak kena panjat tangga lagi. Dan dalam kepala saya ni memang dah fikir macam-macam dah. Saya jeling kan tengok jam, dah pukul 4 pagi tau masa ni. Korang bayangkanlah suasana rumah apartmen pukul 4 pagi. Dan memang sunyi sepi je lah. Tak ada orang langsung tau dekat situ. Cepat-cepat saya pun jalan keluar kereta tu, naik tangga terus sampai depan rumah saya. Masa saya nak buka pintu grill rumah tu, lagilah rasa macam tak tenteram, meremang semacam je tau. Mata ni sibuk lah kan. Usah kiri, tengok kanan. Usah kiri, tengok kanan kan. Dan kut-kut lah kan, takut juga benda tu ada mengikut ke apa. Tapi, tak nampak lah macam ada benda yang ikut. Saya pun buka pintu grill kan, buka. Dan sebelum saya langkah masuk ke dalam tu, saya cakap macam ni. Sampai sini je lah kau ikut aku. Jangan kau masuk dalam rumah aku pula. Nanti aku azan kat dalam rumah tu sekarang, padan muka kau. Jadi kan, saya pun masuk lah. Masuk, buka pintu utama dan terus masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah ni kan, saya terus masuk dalam bilik air, cuci kaki, ambil wuduk. Ni lah, nak tenangkan hati lah. Saya ingatkan nak terus masuk dalam bilik tidur lah. Tapi, tiba-tiba perut ni berkuncung lah pula. Aduh lah, laparnya lah. Itulah pasal kan. Punyalah seronok bersembang dengan awet orang sampai lupa nak makan bang. Saya tengok kan, masa tu dah pukul 4.30 pagi tau. Tak apalah, lambat tidur pun lambat lah, tak kisahlah. Janji perut beralas kan. So, saya pun masuk dapur, masaklah Maggi 1 bungkus. Kiranya nak buat alas perut lah. Dah siap masak Maggi tu, saya pun terus duduk dekat meja makan. Makan. Masa saya tengah makan ni lah, tiba-tiba saya dengar suara perempuan menangis tau. Sudah. Apa benda pula ni? Benda ni mengikut aku balik ke apa? Korang nak tahu tak? Bunyi itu ni macam sayup je tau. Dan suaranya tu pelan. Tapi cukuplah buatkan bulu roma saya ni meremang. Memang meremang habis tau masa tu. Siapa pula yang menangis ni? Aduh, Allah. Apa benda yang tak kena ni? Ini ikut aku lah ni. Masa ni sebenarnya saya memang dah takut lah kan. Cepat-cepat saya habiskan makanan dan saya terus masuk dalam bilik, terus tidur bang. Dan Alhamdulillah, benda tu setakat tu je lah. Bila saya dah tidur, esok paginya tu dah tak ada apa-apa dah lagi. Orang kata tak adalah saya ni demam ke apa. Alhamdulillah, saya sihat walafiat sampailah sekarang. So, moral of the story lah. Moral of the cerita kata dekat sini. Kalau balik lewat malam, ingatlah untuk nak baca doa sebelum masuk dalam rumah. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang ketiga pada hari ini. Macam mana anda rasa dengan kisah yang ketiga ni? Menarik tak menarik kan? Dan kisah ni adalah kisah yang terakhir lah untuk malam ni ya. Semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang Abang KSM sampaikan. Baiklah.
Abang KSM nak minta ampun, nak minta maaf kalau Abang KSM ni ada tersilap kata ataupun terkasar bahasa tadi masa menyampaikan cerita tu. Harap sahabat semua dapatlah maafkan abang ya. Mana yang belum like tu, like lah dulu ya. Mana yang belum subscribe tu, tekanlah button subscribe tu. Supportlah Kisah Seram Malaysia ni. Kita kan geng. So, dengan ini berakhirlah sudah Kisah Seram Malaysia untuk hari ni. Jumpa lagi esok pada pukul 4 petang, insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.